Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah taala untuk berada di dalam majlis ini. Rasa macam lama dah tak datang. Betul lama. Bulan lepas ada datang? Ada datang? Tapi TV tak ada bulan lepas. Bila tak letak TV tu? Saya tadi hampir nak membatalkan kuliah hari ni. Sebab pagi tadi pukul 5 tolak daripada Bagan Datuk. Tuan-tuan pernah pergi Bagan Datuk? Memang pernah dengar lah ahli parlimen Bagan Datuk tu. Tapi anak saya bila pergi baru tahu punya Bagan Datuk ni jauh. Dia punya exit highway tu nak pergi ke Bagan Datuk dalam 100 kilo lagi. Dalam 100 kilo exit highway, ingat sampai dah. Saya dulu biasa kuliah di Kuala Kangsar. Exit highway dah sampai dah tempat dia, tempat ceramah ataupun Ipoh. Exit tu dah sampai. Bagan Datuk ni rupanya exit tu kena jalan dalam 100 kilo lagi baru sampai tempat dia. Dahsyat. Jadi lepas sampai tu bergegas tolak awal pagi tu, pasalnya ada orang datang untuk angkat barang dekat ofis saya. Siapa pernah pergi ofis saya? Tak ada dah, office tak ada dah, tutup. Ada nama apa, Haji Zul. Haji Zul pernah pergi. Haji Zul pernah pergi, beberapa kali dia pergi. Jadi office tu dah tutup. Kita pindah ke tempat yang lebih kecil, kerana asalnya kita buat tempat tu untuk training center sekali dan pengajian Al-Quran, pengajian agama. Tapi oleh kerana kurang sambutan, maka kita pun fikir baik buat office je, cari tempat yang kecil lah. So pagi sampai pukul 6.30 tadi duk angkat buku, pindah beberapa lori tu 3 trip pergi mari. Lori 5 yang 17 kaki. 17 kaki ni berapa tan tak tahu. Jadi dah pindah dah barang semua. Lepas tu 6.30 tengok Cik Wan Arifin WhatsApp, kata ustaz ada kuliah. Dia fikir nak balas minta maaf ke okey. Dia fikir balas jugalah okey. Tapi dia pula tak datang. Kalau saya tahu dia tak datang, saya buat geng dengan dia. Itulah. Kena lipat dah lah. Jadi itulah, saya esok nak urus aircon. Ada orang buat aircon sini? Ada. Tapi nak cabut esok. Saya dah tanya 3 kontraktor, semua tak boleh. Saya nak cabut esok. Ada? Cuba tanya. Kalau ada lah. Sebab saya nak cabut esok. Lusa saya nak pergi Miri 3 hari ke 4 hari tak tahu. Lepas tu balik hari Jumaat. Balik hari Jumaat, Sabtu. Balik hari Sabtu. Lepas tu hari Isnin, Selasa saya pergi ke Pahang. Isnin pergi ke Pahang dalam 4 ke 5 hari. Ada pengajian, ada ceramah di sana. So saya sebut tu memang minggu depan tak ada kuliah lah. Kan? Saya tak ada kuliah hari Selasa minggu depan kan. So tak ada kuliah minggu depan sebab saya di Pahang. Kemudian tak tahu, tak ada jadual, tak ingat dah.
Bunyi macam sibuk lah, tapi sibuk tu penat lah. Penat. Saya pernah dengar ada ustaz selebriti. Ustaz selebriti ni ustaz nombor 3 di Malaysia yang terkenal. Nombor 3 di Malaysia yang terkenal. Tapi jadual ceramah dia adalah nombor 1 paling sibuk. Cik Wan sampai dah. Nasib baik saya tak datang. Jadi dia tu nombor 3 terkenal. Dalam ranking penceramah terkenal nombor 3. Dalam ranking penceramah paling banyak jadual, dia nombor 1. Dia nombor 1. Sebab kalau banding dengan Ustaz Wadi, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Dusuki, tak banyak lagi. Mereka tak banyak jadual. Paling sikit jadual Ustaz Wadi Anwar. Paling sikit. Dia ceramah untuk orang awam 3 kali je sebulan. Di luar. Kalau di Kedah mungkin adalah sikit. Jadi yang paling sibuk dia. Dia cerita dia punya ceramah daripada negeri ke negeri dia punya bergerak, Masya Allah. Semuanya pergi ke Teluk Intan, daripada Teluk Intan naik ke Ipoh, daripada Ipoh pergi ke Kelantan, daripada Kelantan pergi ke Terengganu. Dahsyat dia punya sibuk. Jadual dia subuh, duha, Zuhur tempat lain, Maghrib tempat lain, Isyak pun ada. Berulang setiap hari. Dahsyat dia punya sibuk. Dia cerita dia sibuk sampai dia pernah pensan, pitam. Ni saya ni saja je bagi nak ambil mood mengajar. Nak ceritalah, nak ambil mood sikit mengajar. So dia pernah cerita dia pernah pitam. Pitam masuk wad ke macam mana sebab terlalu sibuk mengajar. Tapi bagi saya berbaloi lah. Sebabnya dia tu ada barang yang dia jual. Setiap kali ceramah dia ada bawa barang. Ada pekerja dia bawa barang. Dan dia ada media sosial dia yang dapat duit. Dan rate ceramah dia pun alhamdulillah okey. Walaupun dia tak tetapkan harga. Macam saya lah, saya tak tetap harga juga. Tapi bezalah ustaz selebriti dengan tidak ni. Kalau ustaz selebriti, saya tak tetap dengan harga. PA lah cakap, ustaz tak bagi tetap harga. Tapi biasa berapa orang bagi? Biasa 1,500. Tapi taklah wajib, terpulanglah pada penganjur. Lepas tu saya ni nak bagi berapa? Terpulanglah 1,500 pun tak apa. Dah 1,500 satu ceramah. Kalau darab dengan 4, dah 3,000 satu hari. Betul 3,000. 6,000 satu hari. Tak jual lagi barang-barang dia bawa. Tapi okey lah. Maknanya dia boleh lah support bisnes dia. Saya ni 1,500 juga. Cuma buang kosong kat belakang. Buang kosong kat belakang tu jadilah orang kata rate ustaz kampung lah. Kita pun tak tetap juga. Tapi bezalah, kita ni tak ada biasa. Tapi bezalah, mereka ni sekali ceramah kalau kutip tabung bolehlah banyak Kalau saya suruh kutip tabung malam ni, kalau dapat 100 pun mujur. Tak, orang kata nak bayar saga hati penceramah pun tak lepas. Tu beza dia. Kenapa jemput penceramah terkenal ni, ada sebab dia. Jadi itulah keadaan yang kita tengok di dalam dunia dakwah. Tapi Nabi SAW dulu dia dakwah, dia tak perlu kepada duit. Tak perlu. Bahkan dia yang mengeluarkan duit. Bahkan Siti Khadijah tu daripada kaya, hartanya habis bagi kepada Nabi dan umat Islam. Kerana Nabi dan umat Islam pernah diboikot selama 3 bulan. Bulan Nabi SAW diboikot. Selepas tu Allah Ta'ala
takdirkan Nabi SAW dijemput oleh penduduk Taif. Ditakdirkan penduduk Taif jemput, kononnya nak terima dakwah Nabi SAW. Bila pergi, Nabi dakwah beberapa hari. Dakwah, mereka dah tak tahan. Tak tahan nak batuk. Dia sebab tu start slow-slow dulu. Dia nak bagi enjin tu elok dulu. Jadi bila Nabi SAW pergi ke Taif, Nabi hajatnya Taif ni tempat bagi kampung belah mak dia, belah Siti Aminah. Kampung dia adalah di Taif. Jadi kira Nabi balik ke kampung lah nak dakwah ni. Sebab di Mekah dah ada boykot. Jadi Nabi harap kalau keluar sikit daripada Mekah pergi Taif, harapnya Taif tu akan jadi macam Madinah lah, kan? So seluruh penduduk Taif tu terima. Semasa tu tak ada lagi fikir pasal Madinah. Jadi bila pergi ke Taif, sebab dijemput, Madinah pun orang jemput juga, tapi Taif ni dia jemput. Rupanya dia ada perancangan jahat. Dalam bila Nabi sampai, dia sambut, kemudian dia bagilah Nabi dakwah. Tapi lepas pada tu dia berancang dengan budak-budak, orang-orang gila, orang-orang yang tak cerdik, kumpul di satu tempat, lontarkan batu pada Nabi. Nabi ni sejak dakwah secara terang-terangan, Nabi SAW dilindungi oleh para sahabat. Para sahabat ni takut orang buat apa-apa pada Nabi. Jadi dia likung, dia lingkung Nabi SAW untuk lindungi Nabi. Sehingga pada suatu masa mereka sentiasa buat begitu, sehinggalah turun ayat yang menjamin, Allah Ta'ala sendiri jamin keselamatan Nabi. Barulah para sahabat tu tidak lagi buat begitu. Tapi sahabat ni begitulah. Cuma masalahnya ketika di Taif, Nabi bawa seorang je, iaitu Zaid bin Harithah. Saya pun tak pasti kenapa Nabi bawa seorang. Adakah syarat daripada penduduk Taif, ataupun memang keadaan masa tu Nabi bawa seorang. Jadi Nabi pun bila begitu, Nabi terpaksa berundur, menuruni daripada Taif. Taif ni tinggi ke? Tinggi? Gunung, pegunungan. Jadi saya pernah pergilah umrah. Kita pergi tengok Jabal Nur, Jabal Sur. Sebelum kita pergi tu kita tak tahu rupanya tinggi. Jadi cuma tak pernah pergi Taif kerana tak ada duit. Nak kena tambah berapa dia nak tambah bagi Taif. Jadi tak tahu. Jadi Nabi itu lari turun. Nabi lari turun. Sehingga mereka dah tak kejar Nabi, tapi Nabi dengan Zaid bin Harithah ni berdarah. Dalam setengah penceritaan katanya Nabi ni tahan darah daripada menitik ke muka bumi, kerana risau Allah Ta'ala laknat di tempat yang mana berlakunya titisan darah Nabi SAW. Jadi Nabi tahan, Nabi lap supaya tidak jatuh ke bumi. Jadi bila dah sampai satu tempat yang kebun dimiliki oleh dua bersaudara bukan Islam, yang mana ada pekerja di situ nama Adas. Jadi Adas ni disuruh oleh dua tuan dia, dia kata pergi tengok tu ada orang nampak berdarah, penat, pergi tanya dia nak apa. Maka Adas pun dia bawa air dengan beberapa biji buah bagi pada Nabi. Nabi pun dengan akhlaknya, Nabi kata, siapa nama kamu? Maka dia kata, nama saya Adas.
Nabi tanya, kamu ni daripada mana? Dia kata dia ni daripada Ninawi. Tak silap saya namanya Ninawi, tempat tu. Nabi pun kata, oh, itu adalah tempat Yunus bin Matta. Dia pun terkejut. Sebab orang Mekah tak kenal Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta? Yunus bin Matta ni adalah Nabi Yunus alaihissalam, yang mana ditelan oleh ikan Nun. Keluar daripada ikan Nun, tengok seluruh umatnya memeluk agama Islam dan taat pada Allah Ta'ala. Jadi Yunus bin Matta ni daripada tempat itu. Bila Adas terkejut, macam mana kamu kenal Yunus? Maka Nabi kata, Yunus tu saudaraku. Dia sama macam aku. Dia dapat wahyu daripada Allah. Maka Adas tanya, siapa kamu? Maka Nabi kata, aku adalah Muhammad Rasulullah. Adas ni terus tertarik hati. Dia tanya macam-macam soalan pada Nabi. Nabi jawab. Dan Nabi jawab itu jawapan yang tidak pernah didengari oleh orang lain. Dia tak pernah dengar jawapan-jawapan itu daripada orang lain, melainkan dia dengar daripada seorang yang dia rasa kagum. Dan dia kata, ini kalau orang biasa tak boleh jawab macam ni, melainkan utusan daripada Tuhan. Maka dia kata, boleh tak aku nak memeluk agama kamu? Maka Nabi ajar 2 kalimah syahadah. Nabi ajar. Maka dia mengucaplah 2 kalimah syahadah. Bila dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, dia peluk agama Islam. Maka lepas tu dia pergi pada tuan dia. Dia kata, siapa tadi tu? Dia kata, tu Rasul, orang yang baik. Tak ada lagi aku jumpa orang yang baik, lebih baik daripada orang itu. Marahlah 2 orang ni. 2 orang ni kata, baik kau diam sebelum aku keluarkan kau daripada agama kau. Maka dia pun diam. Dia Adas ni adalah orang Taif pertama yang memeluk agama Islam. Nabi, dia pergi satu tempat dengan misi mengharapkan seluruh rakyat Taif itu memeluk agama Islam. Tetapi dakwah Nabi, manusia yang paling baik, manusia yang paling Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala uji dakwah, pergi jauh-jauh. Berapa jam pergi Taif? 2 jam. 2 jam ni dalam 200 kilo ada. Oh, pasal berbukit-bukit. Kena pergi sekali ni. Ada tak orang kaya nak bawa saya? Jadi bila Nabi SAW pergi ke Taif tu, Nabi dah cadangnya, kalau bolehnya seluruh penduduk Taif peluk agama Islam. Jadi kalau begitu, ada yang peluk agama Islam, satu tempat yang ramai peluk agama Islam, umat Islam yang diboikot ni bolehlah pergi, bolehlah bernaung di sana. Tetapi Allah Ta'ala takdir, misinya adalah ratusan orang, tetapi yang ada memeluk agama Islam hanyalah Adas. Ini dakwah Nabi SAW dulu. Sebab itu saya tegurlah kalau ada penceramah selebriti yang dia rasa kecewa dengan penganjur apabila dia datang orang tak ramai. Ada. Dia kecewa, mungkin hilang semangat sikit lah bila ceramah tak ada ramai ni kan. Dia tak biasa. Kita yang ustaz kampung ni biasa. Kalau semua tidur tu pun lagi biasa. Jadi sebab tu bila kita kata pergi ceramah ni, dakwah ini, kalau ada seorang yang dengar pun tak apa dah. Dapat dah pahala tu. Nabi pergi dakwah sampai bercucuran darah. Cicir itu tertinggal. Bercucuran darah. Tapi Nabi SAW dapat hanya seorang yang memeluk agama Islam. Maka itulah sepatutnya ada di hati setiap pendakwah. Kerana kita tak tahu Allah Ta'ala nak bagi rezeki berapa orang yang terima dakwah kita. Lepas pada itulah
baru berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak boleh nak ceritalah, sebab bukan jemput untuk Isra' Mi'raj. Patut jemputlah untuk Isra' Mi'raj, baru boleh cerita. Baik, kita dah ada semangat sikit nak sambung kitab kita, kitab Qawaid Al-Aqaid. Muka surat berapa tu? 44. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pembahagian yang ketiga dan bahagi yang ketiga, sifat wujudiyah, dan dinamakan sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika dia membahaskan tentang kitab Qawaid Al-Aqaid ni, dia tak susun macam yang disusun oleh ulama-ulama sekarang. Kalau ulama sekarang dia susun wujud, qidam, baqa', mukhalafah dan sebagainya. Tapi Imam Al-Ghazali dalam kitab Qawaid Al-Aqaid, beliau susun pembahagian yang pertama, kategori ataupun topik yang pertama, menyucikan Allah. Topik yang kedua, salbiyah contohnya. Topik yang ketiga barulah membahaskan sifat wujudiyah, sifat yang mana memang benar-benar ada pada Allah Ta'ala. Sifat ini dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni maknanya sifat yang wujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada berapa? Ada 7 sifat. 7 sifat ini adalah sekurang-kurang untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Asy'ariyah, sifat ma'ani ada 7. Tapi ada sebahagian Asy'ariyah kata tambah lagi. Contohnya tambah sifat takwim. Di sisi Maturidiyah contohnya dia tambah lagi, iaitu sifat idrak. Dia ada lain pula tambah untuk sifat ma'ani tu. So takwim itu seperti, maksudnya adalah seperti maksud pencipta ataupun mencipta. Adapun idrak adalah mendapat. Mendapat. Jadi sifat itu bagi ulama Asy'ariyah dah tak perlu dah. Pasalnya pencipta ataupun mencipta sudah termasuk dalam sifat kudrah. Dan idrak telah masuk dalam sifat sama' dan basar. Tapi bagi setengah ulama, ketika masih dalam pembentukan ilmu dan silibus akidah, maka mereka membincangkan dan mengutarakan supaya masukkan sifat-sifat ini. Jadi itulah mereka tambah. Tapi ulama kemudian menilai, maka dia kata paling kurang cukup 7 kita bahas. Yang lain tu nak bahas dalam kitab-kitab yang tebal. Dan mula kitab ini membahaskan 7 sifat. Dia sebut sifat pertama sifat hayah. Kenapa bahas sifat hayah dulu? Setengah ulama akidah, bila dia menyusun sifat mana dahulu yang hendak dibahaskan, maka dia ada sebab dia. Setengahnya dia mula dengan hayah. Kerana apa? Kerana sifat yang lain tidak sah kalau tidak hidup. Boleh tak kita kata seorang itu berkuasa, berkehendak ataupun melihat dalam keadaan dia mati? Tak boleh. Jadi dia kena hidup dulu. Jadi sebelum membahaskan sifat lain, maka biar kita jelas dahulu bahawa Allah Ta'ala ni hidup. Maka sebab itu dia letak sifat hidup. Bukanlah sifat hidup ni maknanya sifat itu yang ada mula-mula pada Allah Ta'ala. Dia panggil tertib wuku'i. Saja je sebut dalam istilah bahasa Arab, biar nampak alim sikit. Jadi sebenarnya makna boleh kita kata tertib wuku'i. Makna bukanlah makna sifat hayah tu adalah sifat yang mula-mula ada pada zat Allah. Lepas tu datang sifat lain, datang sifat lain. Contoh, kalau kita kata tertib wuku'i,
ataupun susunan secara yang mana dulu sifat ada pada makhluk. Contoh, bila baby lahir, sifat apa yang awal ada padanya? Adakah berjalan, menulis ataupun mendengar? Ulama kata mendengar. Sebab itu kita melaunkan azan iqamah kepada baby. Antara mendengar dan melihat, kata ulama, mendengar dahulu ada pada baby. Lepas dia dah tenang, lepas dia tidur, dia barulah start nak buka mata. Maka barulah dia ada sifat melihat ataupun ada perlakuan melihat. Sifat itu mungkin lebih awal lagi Allah Ta'ala masukkan padanya. Jadi baru ada melihat, tak boleh berlari lagi, tak boleh bersyarah lagi. Maknanya dia ada tertib manakah sifat yang ada dahulu. Itu dia panggil tertib wuku'i. Itu sifat makhluk, ada tertib wuku'i. Dan makhluk ni biasanya sifat itu pun akan hilang satu persatu. Sama ada dia hilang dengan kematian secara sekaligus, ataupun dia hilang secara satu persatu. Maka yang itulah yang kita tengok dalam cerita keluarga 69 tu. Punya penat dia bercakap, kawan tu faham lain. Jadi pasal apa tu? Dah Allah Ta'ala tarik dah sikit-sikit sifat pendengar dia. Dah kalau tarik sikit-sikit, maka pendengarannya berkurang. Ada orang kencing manis, na'udzubillah, ditarik pelihatannya, tak boleh lagi melihat. Maka ada Allah tarik sikit demi sikit. Maka itu tertib wuku'i. Dia ada satu, dia tarik satu. Sifat itu jenis sifat makhluk. Ada binatang yang mana lahir-lahir terus berdiri. Seperti mana kita tengok zirafah contohnya, ataupun gajah. Jatuh sahaja dia dah terus, baby gajah tu jatuh saja dia terus bangun, menggagahkan diri untuk berdiri. Setakat ini ada seorang yang saya tahu, baby yang baru lahir, dia terus berdiri. Namanya anak kepada Dr. Lauren. Baby pertama dia lahir, keluar sahaja, terus dia pegang tu, anak dia dah menggagahkan kaki untuk berdiri. Dia bukan Islam. Sebagai seorang doktor, dia cakap, dia patut tahu itu adalah satu keajaiban. Tetapi dia hanya menganggap ia suatu kelucuan. Maka tidak ada pintu hidayah yang menyentuhnya. Sehinggalah suatu hari, anak yang keduanya lahir. Lahir sahaja anak yang kedua, dalam keadaan kulitnya biru. Seluruh badannya biru. Dan dia tahu ini tak normal. Maka dia panggil pakar jantung untuk datang. Dia doktor, mungkin dia yang sambut anak dia. Tapi bila pakar jantung datang, maka minta dia keluar. Walaupun dia doktor, tapi minta dia keluar. Kerana bahaya. Ahli keluarga tak boleh. Walaupun dia profesional, tapi bila ahli keluarga tak boleh. Maka minta dia keluar. Dia seorang etis, bukan Islam, dan etis. Dia duduk di luar, dalam keadaan dia tak tahu nak buat apa. Seorang doktor yang pakar, tak tahu nak buat apa. Maka duduk di luar, dia tak tahu. Sebab dia etis, tak tahu nak buat apa. Maka last kali hatinya kata, aku kena minta, siapa pun aku kena minta biar dia tolong. Maka barulah dia lafazkan satu perkataan, wahai Tuhan, kalaulah engkau betul ada, tolonglah selamatkan anak aku. Tolonglah selamatkan anak aku. Dan dia kata, kalau engkau selamatkan anak aku,
Aku janji aku akan cari engkau dan aku akan taat pada engkau. Dia duduk mundar mandir dalam keadaan, itulah dia kata kali pertama dalam hidupnya dia berdoa kepada Tuhan, walaupun dia kata I did not know sama ada Tuhan itu wujud ataupun tidak. Tapi dia doa sebab hatinya, kemampuannya tak ada cara dah melainkan doa. So dia baru start doa. Maka bila dia doa, dia pun pergi tunggu di depan bilik operasi. Bila pergi tunggu, keluarlah pakar jantung tadi. Maka pakar jantung tadi kata, anak kamu baik, pembedahan berjaya. Maka dia suka, tapi dia nak tahu apa sebab anak dia jadi biru. Maka doktor tu cerita dia ada satu penyakit, saya tak pasti nama sebab dia panjang sangat, saya pun tak reti nak sebut. Doktor tu cerita, pakar jantung tu cerita ada penyakit ini. Dan cara rawatan dia tanya macam mana cara penjagaan dan sebagainya. Dalam keadaan pakar jantung tu cerita, dia dan beberapa doktor yang ada di situ tak percaya bahawa anak ini berjaya disembuhkan, berjaya dirawat. Tak percaya. Dia sendiri bila dengar penyakit tu, dia tak percaya anak dia dapat dirawat. Dan doktor-doktor lain pun tak percaya. Maka lepas anak dia selamat, dia ingat janji dia pada Tuhan, maka dia carilah satu persatu agama untuk dia jadikan agamanya. Itu kebiasaan bagi orang barat. Bila dia mula cari agama, dia akan cari agama lain. Apa-apa agama, dia cari agama A, B, C, D, E. Dan dia kata last kali dia baru tengok agama Islam. Dan apabila dia tengok dan kaji tentang agama Islam, barulah dia rasa inilah agama yang benar, yang sesuai dengan rasional. Sebab bagi dia doktor, dia menimbang sesuatu dengan rasional. So dia tak boleh terima beberapa perkara yang tidak rasional pada akal dia dalam beberapa agama yang dia telah kaji. Tapi Islam, dia kata inilah yang paling relevan, paling rasional, paling benar. Maka barulah dia peluk agama Islam. Ini Dr. Lauren. Ini dia sangat patuh kepada agama sekarang dan juga menyebarkan dakwah melalui cara ini. Dia kata mungkin cerita dia ni tak penting untuk orang lain, tapi dia sangat rasa bermakna dalam hidupnya, maka itulah pintu hidayah bagi dia. Itulah Dr. Lauren. Saya pun tak tahu kenapa boleh sampai ke cerita ini. Kita nak cerita sifat apa sebenarnya? Sifat hayah. Oh, baby tadi boleh berdiri. Jadi baby ni sebenarnya tak boleh berdiri. Bila baby tu tak boleh berdiri, sepatutnya Dr. Lawrence bila dia tengok anak pertamanya boleh berdiri, itu satu keajaiban. Seperti mana kita kata baby sepatutnya tak boleh bercakap, kan? Lahir-lahir tak boleh bercakap. Tapi ada 4 baby yang lahir kecil lagi dah boleh bercakap. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua anak kepada anak kepada Masyitah. Ketika Masyitah teragak-agak untuk jatuh ke azab yang disediakan oleh Fir'aun, maka anak dia bercakap. Dia kata azab di dunia tidaklah lebih buruk daripada azab di akhirat. Maka dia memilih untuk jatuh ke dalam api yang besar kerana dia tak nak meninggalkan agama Islamnya. Dan yang ketiga adalah saksi kepada fitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Saksi kepada fitnah yang dibuat oleh Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Orang yang pertama bagi satu indikasi yang jelas bahawa Nabi Yusuf tu tak salah. Indikasi ni saya tak tahu apa saja je sebut.
yang tahu betul bahawa Nabi Yusuf tak salah adalah baby tu. Baby tu dipikul oleh seorang pelayan, pelayan kepada Siti Zulaikha. Maka baby tu kata, kalaulah dia tu adalah perogol, takkan terkoyak di belakang. Perogol ni dia terkoyak di depan, bajunya koyak di depan sebab dah tak boleh tahan. Dia ni, Nabi Yusuf ni koyaknya di belakang, maka dia tak bersalah. Itu orang lain yang koyak. Maka orang bila dengar baby cakap ni, baru dia guna akalnya. Maka Nabi Yusuf tak didapati bersalah, cuma dimasukkan penjara untuk menutup aib bangsawan. Itu 3 orang. Yang keempat, nak cerita ke yang keempat? Pasal apa tak tahu boleh cerita ni. Yang keempat, ada seorang lelaki yang kuat ibadah. Namanya sekarang saya lupa, sebab tak berancang pun nak cerita. Tapi lelaki ni disebutkan dalam kitab Sahih Muslim bahawa lelaki ni kuat ibadah. Suatu hari ibunya dia panggil. Dia panggil nama anaknya. Dia panggil, tapi anaknya tak keluar. Pasalnya anaknya tengah solat. Maka anaknya dalam keadaan solat ni, dia duk fikir, ibu aku atau solat aku? Ummi au solati, ummi au solati. Duk fikir begitu. Maka ibu ni dia duk panggil, tak menyahut. Walaupun mak dia tahu, tengok selipar ada, mak dia tahu anak dia ada, tapi tak menjawab. Tak tahulah apa kehendak mak dia masa tu. Tapi mak dia masa tu dia angkat tangan. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraish sebelum dia bertemu ataupun diuji dengan wanita yang menggoda dia. Lebih kurang begitulah. Diuji dengan zina mungkin. Namanya Juraish. Bila cerita baru ingat. Jadi Allah Ta'ala uji. Bila orang tengok orang baik ni, dia kata betul ke baik, kita pergi uji dia sekali. Maka orang pun pergi uji. Ada orang kumpul ramai-ramai, kumpul duit, upah seorang wanita yang paling cantik di situ. Kalau Malaysia ni tak tahu siapa, orang duk cakap Niloufar cantik. Saya tengok biasa je. Jadi kalau biasa orang bagi contoh sebut, mesti lepas dari mulut Niloufar. Sebab Siti Nurhaliza dah tua. Jadi itulah. Jadi bila kata wanita paling cantik masa tu, dah bagi dah duit, ambil deposit siap, pergi menggoda kepada Nabi, menggoda kepada Juraish. Tetapi Juraish ni tak endah pun pada dia, tak tengok pun, tak tertarik pun pada dia. Sehingga dalam kitab menyebutkan dia ni sampai tahap urian, tak ada sehelai benang nak menggoda kepada Juraish. Maka ketika itu, dia pun dah kata tak boleh buat apa ni. Dia pun keluar. Perempuan tu keluar, tak boleh. Juraish memang kuat iman dia. Itu Juraish, bukan Hasan. Kalau Hasan lama dah. Maka dia pun keluar. Tapi dia kata duit dah dapat. Maka dia pergilah online bunyi TV kita baru ni ya. Okay, saya habiskan sikit. Maka Juraish ni bila dia dah lari, maka perempuan ni dapat dah deposit kan. Dia kata takkan tak ada hasil. Maka dia pergi berzina dengan satu orang pengembala kambing. Ni tangkap muat, walaupun cantik pun tangkap muat juga. Duit dapat dah. Berzina dengan pengembala kambing, anak tu lahir. Anak tu dah ada dalam perut. Maka dah ada anak ni, lahir. Bila lahir, bila ada perut mengandung ni, maka dia pun kata, pergi dekat rumah Juraish, dia panggil semua orang, dia kata, hey, kamu duk kata Juraish ni baik, soleh, punyalah, cerdik, hebat dan sebagainya. Tengok ni, perut aku ni kerana Juraish punya pasal. Maka orang dah marah pada Juraish. Maka bila dah marah, orang pun kata, Juraish, apa sebab ni? Cerita pada kami. Dia kata, aku nak cerita pun kamu takkan percaya. Baik kita tunggu baby tu lahir.
Maka mereka pun tahan, tunggu baby tu lahir. Bila baby tu lahir, perempuan tu bawa, kata, ni anak kamu. Maka dia pun ambil anak tu, dia gosok kepala anak tu. Kemudian dia kata, wahai baby, siapakah bapa kamu? Baby tu bercakap, aku adalah anak kepada seorang pengembala kambing. Baby tu bercakap. Maka sejak daripada tu, orang sangat memuliakan Jurash kerana baby bercakap dengan kelebihan yang ada pada Jurash. Jadi inilah 3-4 baby yang boleh bercakap sejak daripada kecil. Lepas tu tak ada dah. Maka ini kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, sepatutnya menjadi pintu hidayah pada kita. Mungkin ada berlaku dalam hidup kita, jangan menafikan ketukan hati untuk memasukkan hidayah di dalam hati kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.